Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang berbahagia Dato' Haji Muhammad bin Husin, Pengurusi Lembaga Pengelola Sekolah dan Barisan dari Lembaga Pengelola. Yang dihormati Dr. Mizwa Anwar bin Abdul Hadi, yang di-Pertua PIBG Sekolah Sisremban dan Barisan dari Jawatankuasa PIBG Sisremban. Yang saya kasihi, yang Tuan Haji Khalil bin Jali, Pengarah Eksekutif Sisremban, yang bersaudara Puan Sulana binti Yusof, Guru Besar Sekolah Sisremban dan Barisan Guru-Guru dan Pengurusan Sekolah, guru-guru sekolah Sisremban, ibu-ibu, bapa-bapa, dan anak-anak yang kita raihkan pada pagi ini. Alhamdulillah. Pertama dan selama-lamanya marilah kita merafakkan setinggi kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan izin dan limpah kurnia-Nya, maka hari ini dapat kita bersama-sama di satu acara Majlis Anugerah Kecemerlangan Pra-Bistari 2023 bagi meraihkan dan menghargai pencapaian anak-anak kita di Pra-Bistari. Tuan-tuan, ibu bapa sekalian, seringkali sebelum itulah saya ingin memperkenalkan diri saya dulu. Mungkin ini adalah acara pertama saya bersama dengan Pra-Bistari setelah dilantik sebagai ketua lembaga eksekutif yang baru. Jadi mungkin sebelum ni kalau tuan-tuan, puan-puan dan anak masa awal tahun lepas, masa tu kalau bila ucapan daripada CEO Tuan Haji Khalil, dan hari ini tengok-tengok muka baru pula kan, tapi kita memberikan penghargaan lah kepada Tuan Haji Khalil sebagai mantan CEO kita yang telah banyak berusaha mengembangkan dan membangunkan sekolah ini. Tuan-tuan, puan-puan sekalian, kita berada pada akhir suku pertama abad ke-21. Abad 21 ni bermula bila tuan-tuan? Abad 21 ni bermula seawal tahun 2000. Ketika itu dunia dilanda dengan satu suasana milenial. Bahkan ketika itu kalau mungkin ada antara tuan-tuan perempuan ingat, Microsoft memperkenalkan satu operating system yang dipanggil Microsoft Windows Millennium. Tak salah saya, Millennium. Dan ketika itu satu cabaran bagaimana daripada satu transisi zaman 90-an ke tahun 2000, abad ke-21. Dan tahun 2000 itulah sebenarnya merupakan antara kegagalan awal Microsoft. Kerana walaupun dia memperkenalkan operating system baru yang dipanggil Windows Millennium ni, tetapi masyarakat ketika itu masih lagi menggunakan Windows 98. Saya pernah dengar Windows 98 Saya zaman saya sempat Windows 98 ni. Dan akhirnya apa yang Microsoft buat? Maka mereka memperkenalkan pula lah Windows XP. Saya rasa Windows XP ni paling ramai yang orang pakai dan paling lama lah yang syarikat-syarikat dan juga institusi kita pakai di Malaysia ini sendiri. Dan akhirnya kita dikembangkan dengan Windows 7, Windows 8, Windows 10 dan sebagainya, dan terbaru Windows 11. Jadi apa maknanya tuan-tuan di sini? Maknanya perkembangan dunia ini sangat-sangat pantas. Dan kalau kita lihat baru je masuk tahun 2000, sekarang dah 2024, dah akhir suku pertama abad ke-21. Dan dalam masa yang sama juga kita melihat perkembangan revolusi industri 4.0, di mana berlakunya kepesatan teknologi digital dan sebagainya. Dan hari ini untuk mana tuan-tuan, mungkin tuan-puan pun maklum bahawa anak-anak tuan-tuan dan puan pun dah mula belajar menggunakan iPad di sekolah. Dan inilah cabaran bagi sekolah seperti Sisremban yang kita harus hadapi. Bagaimana kita nak mendepani cabaran dunia abad ke-21. Tuan-tuan dan puan sekalian, pendidikan ini bersifat dinamik.
sentiasa berlaku perubahan demi perubahan demi perubahan. Dulu mungkin zaman Datuk Hussein ni, mungkin zaman tu pakai batu. Betul batu tu kan? Datuk Abu tu betul lah tu. Dakwah dan batu. Kemudian ada revolusi perkembangan menggunakan papan hijau, papan tulis. Kemudian wujudlah pula di kertas dan juga pensil. Dan hari ini ada pula digital device, kan? Pensel pun tak ada dawat. Tuan-tuan, pensel pun sekarang tak ada dawat dah. Tapi harga lagi mahal lagi pensel kat kedai, kan? Itu realiti yang berlaku, perkembangan yang berlaku. Tetapi bagaimana kita nak berdepan dengan perkembangan ini, tuan-tuan? Apakah kita akan kata, tak apa, biarlah anak saya belajar macam mana cara saya belajar sebelum ini. Sedangkan kita ingat pesan Sayyidina Ali rahimahullah, bila mana disebut tentang didiklah anak kamu mengikut zamannya. Dan hari ini kita berada pada zaman digital, zaman kepesatan teknologi. Dan tuan-tuan, untuk mana tuan-tuan, Kementerian Pendidikan baru saja melancarkan pada hujung bulan November yang lepas dasar pendidikan digital. Dasar pendidikan digital. Dan alhamdulillah di Seri Seremban kita telah pun selangkah awal dengan memperkenalkan pembelajaran digital seawal tahun 2000 dengan menggunakan iPad sebagai medium ataupun tools memudah cara untuk anak-anak kita belajar. Dan alhamdulillah, insya-Allah pada tahun ini kita akan menambah baik sistem perantau pembelajaran ataupun yang kita panggil sebagai learning management system dalam memastikan proses pembelajaran anak-anak kita lebih interaktif, lebih efisien, dan jangka masa yang panjang. Tuan-tuan sendiri boleh melihat perkembangan anak-anak tuan-tuan menggunakan LMS sahaja. Dan mungkin ketika itu kita dah tak perlu lagi dah buat hari apa kita panggil tu, bila buat public report card ni, kan? Bukan tak payah kita buat, cuma maknanya kata tak perlu nak menunggu hari untuk tuan-tuan ambil report card barulah tahu perkembangan anak-anak. Tetapi dengan menggunakan sistem teknologi yang sedia ini, tuan-tuan boleh lihat di mana anak-anak tuan-tuan berada. Apa lagi perkara yang kita boleh bantu? Kerana LMS yang bakal kita bangunkan ini, saya panggil LMS 2.0. Jadi LMS yang kita akan bangunkan yang baru ini, dia lebih bersifat personalized, kan? Maksudnya dia lebih bersifat individu. Jadi ibu bapa boleh tengok di mana kelemahan anak-anak mereka, di mana tahap anak-anak mereka, dan kita boleh lihat perkembangan anak-anak di mana, tuan-tuan. Tuan-tuan dan puan, kita harus akui bahawa pendidikan anak ini merupakan satu fitrah. Mendidik anak-anak ini adalah satu fitrah. Mendidik mereka mengikut fitrah mereka. Bagaimana anak-anak ini kita tak boleh paksa mereka secara paksaan, dan bahkan kita tak boleh membiarkan saja mereka. Tetapi kita harus lihat perkembangan. Ini penting, tuan-tuan dan puan. Kita sebagai ibu bapa, sebab saya pun ada anak, 4 orang anak saya, walaupun nampak macam muda, tapi saya dah sedikit tua, kan? Masih berada di umur belia. Umur belia lah. Kalau beli kat Malaysia ni setakat ini 40 tahun, tapi tahun depan akan jadi 35 tahun. Tahun depan dah tak jadi belia lah. Mungkin saya boleh masuk tim-tim beliau lah, kan? Tetapi realiti yang berlaku, bagaimana kita nak melihat perkembangan anak-anak? Kita nak bantu anak-anak ini, tapi bagaimana kita nak melihat perkembangan anak-anak itu? Anak pertama saya lain, dia punya perangai dia, dia punya panel dia, ada punya perkembangan dia. Anak kedua lain, anak ketiga lain, dan seterusnya. Jadi bagaimana kita mempelajari, memperhalusi perkembangan anak-anak ini supaya kita dapat bantu mengikut keperluan kadar mereka. Inilah fitrah anak-anak, tuan-tuan. Tak bolehlah kita nak paksa-paksa anak-anak di seawal kecil mereka dan nak buat matematik tambahan. Tak bolehlah kita nak paksa mereka untuk masuk sekolah ni kena hantar anak umur 4 tahun dah kena paksa, kan? Kena push untuk
fokus kepada akademik. Ini merupakan satu kesilapan. Itulah saya cakap. Apabila kita mendesak memaksa anak-anak seawal 4 tahun untuk mereka fokus kepada akademik semata-mata, sedangkan anak-anak ini, pembelajaran anak-anak ini, perkembangan anak-anak ini bersifat fitrah. Itulah yang telah ditetapkan Allah Subhanahu Wa Taala. Adabani Rabbi fa ahsana ta'dibi. Tuan-tuan dan puan, insya-Allah saya meletakkan satu pengharapan yang besar bagi tuan-tuan dan puan untuk terus mempercayai Seri Seremban, untuk anak-anak tuan-puan di Perah melanjutkan pembelajaran mereka, pengajian mereka di sekolah rendah Islam juga. Dan untuk maklumat tuan-tuan puan, kita dalam sebelum ni ada juga ibu bapa yang berjumpa dengan saya, bertanya kepada saya, kami nak masukkan anak kami seawal 4 tahun. Seawal 4 tahun. Tetapi tuan-tuan dan puan, kita bukan tak nak ambil. Cuma premis kita agak terhad. Kalau tuan-tuan perempuan dah pernah masuk sekolah, tengok kiri kanan, depan belakang semua dah penuh dengan bangunan. Dah tak tahu nak naik kat mana lagi dah. Di surau lama pun kita terpaksa robohkan untuk naikkan mutekat bagi menampung keperluan pelajar-pelajar kita. Dan oleh itu juga kita dalam usaha untuk membangunkan kompleks menengah yang baru di Kabupaten Johor. Jadi kalau tuan-tuan daripada Highway Lekas turun Hala Kesenawan dan Kuala Pilah, boleh toleh sebelah kiri, lihat ada satu kawasan yang telah pun dilapangkan kawasan itu, dan tengah ada pembangunan di situ. Itulah kompleks menengah kita yang baru. Dan insya-Allah apabila siapnya kompleks yang baru itu, ketika itulah barulah kita akan cuba melakukan usaha bagi memenuhi kehendak tuan-tuan dan puan pendidikan awal kanak-kanak di Seri Seremban bermula seusia awal 4 tahun insya-Allah. Dan akhir saya mengucapkan juga penghargaan terima kasih kepada ibu bapa di atas kepercayaan, komitmen, usaha gigih dalam memastikan anak-anak tuan-tuan dan puan belajar dengan baik di Seri Seremban, dan juga ucapan penghargaan kepada guru-guru pra yang sangat komited dan berdedikasi dalam memastikan pendidikan anak-anak ini terus berjalan dengan baik insya-Allah. Dan kepada anak-anak tak masuk lagi kan, ada di luar. Jadi untuk anak-anak ni saya ucapkan tahniah dan syabas kerana telah berjaya mengharungi tahun ataupun fasa awal pendidikan awal kanak-kanak. Dan insya-Allah saya doakan agar anak-anak ini terus bersama dengan Seri Seremban di peringkat rendah yang seterusnya. Dan harapan besar juga lah saya utarakan kepada saya lontarkan kepada ibu bapa agar terus memberikan komitmen dan juga sumbang saran, idea ataupun kewangan dalam memastikan perkembangan sekolah secara dinamik dan juga cemerlang dan terbilang. Sekian, terima kasih atas perhatian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Majlis mengucapkan ribuan terima kasih atas ucapan sebentar tadi.